Tuan Peguam Syar'i kita. Assalamualaikum, Cik Nur Hafiz Roslan. Selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih. Sihat Alhamdulillah sihat. Okey, jadi kalau kita terus kepada nak cerita berkenaan dengan bahagia hingga syurga ni, sebenarnya kita mendapat laporan di berita berkenaan dengan Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO menyatakan 14% peningkatan bilangan panggilan dan aduan menerusi WhatsApp berhubung kes keganasan rumah tangga membabitkan wanita. Jadi boleh Tuan jelaskan dan terangkan faktor-faktor yang mungkin berlaku keadaan tak diingini ketika musim PKP ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar dalam musim-musim PKP ini? Tidak dapat tidak ya Ami. Alhamdulillah, kita pertamanya saya ucapkan terima kasih pertamanya kepada Menteri Agama kita ya, bersama dengan Al-Hijrah, dengan jawatan kuasa JKSM, JAKIM, Pertubuhan Wanita yang melaksanakan kempen musaadah COVID dan juga Maiki COVID-19, dan alhamdulillah kita telah mengumpulkan pakar-pakar dan akan berlangsung secara langsung di TV Al-Hijrah. Saya dimaklumkan atas jemputan-jemputan untuk kita berkongsi dengan masyarakat awam berkenaan dengan persoalan bagaimana pada hari ini kita dapat lihat tuan-tuan dan puan-puan ramai di luar sana, seperti mana yang dimaklumkan dalam soalan tadi, peningkatan peratusan dalam musim PKP ini, masalah-masalah berkenaan dengan hubungan suami isteri, iaitu yang akhirnya menyebabkan para isteri banyak telefon kepada pihak yang bertanggungjawab, yang berautoriti untuk mendapatkan bantuan. Kenapa? Pertamanya kita kena lihat di luar kebiasaan. COVID ini, PKP ini adalah di luar kebiasaan. Dalam keluar kebiasaan ini, dalam tempoh yang lama, dalam tempoh 4 bulan. Pertamanya kita berlawanan ada dua. Kita haus dari sudut jiwa dan juga mental, dan juga kita haus daripada sudut berkenaan dengan ekonomi. Seperti mana sahabat kita di Indonesia, bukan saja di Indonesia ya tuan-tuan dan puan-puan di rumah, tetapi di Malaysia juga salah satu di antara punca-punca yang menjadi persoalan perceraian di Mahkamah Syariah, terutama mengikut apa statistik yang telah dilihat daripada kes-kes yang saya sendiri telah alami, yang telah saya bawa berkenaan dengan masalah ekonomi, masalah nafkah. Itu pada ketika dalam keadaan ekonomi baik. Betul. Bagaimana semua orang boleh bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini cari rezeki. Tapi sekarang kita tak boleh ke sana, tak boleh ke sini, tak boleh sini, sana, sini, semua tak boleh. Pimai-pimai tang tu. Pimai-pimai tang tu. Peguam syar'i pun sama. Ini baru saya dapat nikmat Allah Taala, rasa dah pakai hitam putih macam peguam syar'i balik setelah sebulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda luar biasa ini semua orang rasa. Tetapi ujian itu berbeza. Sebab apa ujian itu berbeza? Kerana setiap keluarga, setiap pasangan itu ada lemah dan buruk masing-masing. Hanya mereka saja yang tahu. Apabila dalam keadaan ini, ada dua tadi saya kata. Pertama, masalah daya tahan mental dan juga emosi. Daya tahan mental dan emosi ini disebabkan kita sudah lama berada di rumah. Pertama, kita bukan hanya baik suami yang selalu bergerak di luar, sekarang duduk di rumah. Yang isteri pula kalau bekerja di luar, ada bibik dan sebagainya, sekarang pun duduk di rumah. Ada pula yang memang duduk saja di rumah, tak selalu tengok suami. Suami ni balik petang-petang atau malam baru jumpa. Kali ni tak sempat nak gaduh lah. Yang kali ni bangun tidur hang. Kan? Petang-petang hang. Tengah malam hang lagi. Tiap hari dah tak boleh pergi dah. Lepas tu pula tiba-tiba anak ramai. Masa ni tekanan emosi dan tekanan mental berlaku. Bagaimana? Kita kena belajar bagaimana nak positifkan diri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, saya nasihatkan bagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surah Tahrim tadi. Kita tahu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Semua orang tahu. Ayat ni ayat yang famous. Jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu daripada api neraka. Bagaimana nak jaga keluarga kita daripada api neraka? Kita nak ajak amal makruf, nahi mungkar. Ambil kesempatan ni secara positif. Banyakkan perkara-perkara yang kita tak pernah explore bagi mana-mana keluarga yang tak pernah explore benda-benda ibadah dan juga perkara-perkara kebaikan. Yang kedua, berkenaan dengan ekonomi. Semua orang rasa. Akan tetapi alhamdulillah Malaysia ada beberapa bantuan-bantuan prihatin yang telah dibuat oleh kerajaan. Kita mengucapkan ribuan terima kasih. Yang mana
pada ketika ini kita hendaklah, yang kedua saya mahu merujuk kepada sebuah hadis yang juga terkenal berkenaan dengan syukur. Kerana syukur itu pemberat. Syukur itu pemberat kita di akhirat kelak. Terus bersyukur. Itu dia. Itu point dia situ, syukur, mensyukuri itu paling penting sekali untuk kita membawa kepada kita, bila kita rasa syukur tu kita sedar diri sikitlah. Orang kata rasa Ya, betul, insya-Allah. Ada orang lain yang lebih susah daripada kita. Betul. Dan para penonton, sebenarnya kita dalam segmen My Kokov 19 dan kita sebenarnya buka peluang kepada anda di luar sana untuk bersama-sama dengan kami untuk meluah rasa, untuk berkongsi kata dan sebagainya. Insya-Allah semoga terubat rasa di jiwa, dan insya-Allah jika ada soalan-soalan yang boleh Tuan Hafiz rungkaikan, insya-Allah kami cuba sedaya upaya. 0322602412. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Okay, kalau kita tengok dalam Suratul Baqarah ayat 229, ini betul-betul berceritakan berkenaan dengan talak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaq marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu 2 kali setelah suami itu dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Word ini ialah au tasrihum bi ihsan, ya Tuan Hafiz. Tetapi ramai yang tidak faham untuk au tasrihum bi ihsan, untuk melepaskan dengan baik. Apabila nama kata bercerai ataupun ada masalah, pukul, kekerasan, kebencian, keegoan. Jadi bagaimana untuk kita, kalau kita nak, kita jaga baik-baik. Kalau kita tak nak, kita lepas baik-baik tanpa ada persengketaan dan sebagainya. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya sidang penonton yang dirahmati Allah, kita kena faham yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah, pertamanya adalah kaedah. Kaedah melepaskan, adab dalam kaedah kita melepaskan ada beberapa hukum perceraian. Hukum perceraian ini contohnya apabila perceraian dengan talak bain kubra. Yang mana sepatutnya dalam kita, adab kita adalah dengan talak satu. Tetapi ada kalanya kita dapat melihat pada ketika ini dan ketika pada zaman Saidina Umar, benda ni telah berleluasa dan akhirnya pada ketika itu ada beberapa penghakiman talak 3 jatuh kepada talak 1. Walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i memanggil mana-mana lafaz talak yang lafaz tarikh dengan talak 3 adalah talak 3. Okey. Yang dimasukkan tasrihum bi ihsan ni, lepaskanlah mereka ini dalam keadaan yang beradab, dalam keadaan yang baik. Jangan terus cerai talak 3. Kenapa? Hikmah ada. Bila talak raj'i ini kalau dilepaskan dengan talak raj'i talak 1, dia ada tempoh iddah. Tempoh iddah ni, dalam tempoh iddah ni hikmah dia Allah jadikan bagi suami dan isteri adalah tempoh untuk mereka pujuk memujuk. Mereka balik semula nak muhasabah diri. Dalam tempoh iddah itu mereka boleh rujuk semula. Itu sebabnya ada tempoh iddah. Tapi ramai disebabkan itu juga ramai yang silap faham. Bila lepas cerai talak 1 terus lari ke rumah lain-lain. Sedangkan dalam Islam dibolehkan untuk duduk dalam serumah. Kenapa duduk serumah? Kerana pada ketika itulah nak kata betapa kalau dalam perkahwinan ini amat disukai oleh agama, perceraian itu bergegar aras. Allah murka. Tetapi boleh. Yang mana walaupun bercerai, cari muhasabah diri, berkasih sayang dalam tempoh iddah. Itu tasrihum bi ihsan. Itu yang pertama. Yang keduanya yang kita kena faham daripada maksud ayat ini adalah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Seperti mana kita maklum, kita ambil seorang isteri itu dalam keadaan yang baik. Bila kita nak merasakan nak tukar pintu. Perkara ini bukanlah perkara yang berdosa. Sebab apa? Di kalangan para rasul sendiri ada juga berlakunya perceraian. Bagaimana dalam satu sirah datang seorang nabi kepada seorang nabi yang lain, yang mana nabi itu adalah anak dia. Dia pesan tukar pintu. Ingat tak satu kisah ni? Tukar pintu. Maksud tukar pintu tu isteri ni tak baik dah. Isteri ni dia dah mungkin tak taat ataupun nusyus, tukar. Itu contoh tauladan buat kita ni bahawa boleh berlakunya perceraian sekiranya perkara itu dah sampai tahap wajib bercerai. Kalau tidak, datangkan mudarat yang lebih besar. Sebab kita tengok pada kaedah fikih, la darar wa la dirara. Kita nak buang mudarat yang kecil, pergi kepada darat yang lebih
besar. Ambil mudarat yang kecil, berlaku perceraian. Akan tetapi buat secara baik. Betul. Buat di hadapan mahkamah syariah. Buat satu permohonan yang baik. Buat semula harta pencarian. Bagi iddah. Istiharkan muta'ah, jika diminta jadi wajib. Kalau tak diminta tak jadi wajib. Itu benda-benda yang perlu diketahui oleh suami dan juga perlu diketahui oleh isteri. Walau bagaimanapun nak sampai ke tahap tersebut, saya pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, cuba dapatkan lagi tips-tips kasih sayang. Balik kepada innamal a'malu binniyat. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan peringkat awal dulu niat nak berkahwin? Itu dia. Dan kita ada pemanggil di talian, Encik Muhammad Nur Samad daripada Gombak. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya puan. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, jadi Cik Samad silakan. Alhamdulillah dengan persiaran ni sekarang ni. Silakan Cik Samad, alhamdulillah. Ya, ialah apa sekarang ni patutnya dalam tempoh-tempoh PKP apa semua dengan COVID ni tu kan. Patutnya kita dengan rumah tangga ni kena ukhuwah sesama dengan keluarga dan dengan isteri suami. Tapi sekarang dengar cerita Ustaz tadi sebab perekonomian. Patut tak ada cerita-cerita ekonomi ni tak ada patut macam dulu-dulu. Macam kita berbaik pada dulu-dulu tak ada pun cerita pasal ekonomi. Padahal dulu susah-susah juga apa salah. Tak. Jadi macam mana sekarang jadi itu pula jadi isunya bercerai-berai dalam keluarga. Jadi itu saja soalan saya saja. Terima kasih banyak Cik Samad. Terima kasih. Okey, jadi Tuan Hafiz, kalau nak katakan masalah ekonomi, dulu pun susah juga. Barangkali sebenarnya selain daripada masalah ekonomi itu ada masalah-masalah sampingan yang lain yang membawa kepada ekonomi itu tertolak menjadi utama dalam isu perbalahan, perceraian dan sebagainya. Silakan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita berbicara berkenaan dengan bukan masalah ekonomi, kurang ekonomi contoh. Maksudnya sumber pendapatan tidak menentu. Dan pada ketika ini sumber pendapatan yang biasa ada sudah tidak ada. Orang kata bercatu. Tekanan setiap individu, tekanan setiap pasangan yang sedang menghadapi masalah ini berbeza. Kenapa berbeza tuan-tuan dan puan-puan? Kerana setiap keluarga itu, usrah itu, ada di antaranya ada 5 orang anak, ada 3 orang anak. Yang waktu-waktu ni anak-anak semua kuat makan. Tekanan-tekanan ini dia macam piramid. Apabila berlakunya, walaupun dulu kata ada masalah ekonomi, tapi alhamdulillah bahagia. Sebab apa? Pertamanya, pada ketika ini, nilai berbeza. Itu dari sudut logiknya. Yang mana setiap orang kata wang itu bukan sumber bahagia. Tapi sekarang ni semua perkara perlu gunakan wang. Jadi disebabkan oleh itu, pertama kita kena lihat balik. Seperti mana ayat yang telah dikongsi sebentar tadi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala dah pesan dah bahawa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa' ni ada 2 sebab. Lelaki ini menjadi seorang pemimpin kepada seorang wanita kerana dilebihkan keistimewaan kepadanya dan juga kerana tanggungjawab nafkah yang untuk dia belanjakan hartanya untuk isterinya dan keluarganya. Jadi disebabkan contohnya dia tak dapat nak belanja, akhirnya dia akan jadi umpama macam domino. Kenapa? Yang memberi kesan itu kepada isteri. Isteri akan dapat kesan. Contoh, anak nak makan, anak stres, makan tak cukup, anak-anak asyik-asyik buka PTS, asyik-asyik buka PTS, asyik-asyik buka PTS. Ini bukan setakat anak saja. Dengan bapak-bapak pun selalu buka PTS, tapi dalam PTS dah tak ada apa dah. Tapi bapak still nak buka PTS. Tapi yang menjadi masalah sekarang ni, dulu pun susah juga. Mak susah, ayah susah, tapi tak ada kurang berlaku perbalahan. Tak tahulah, mungkin tidak ada statistik. Tapi pada hari ini, itu yang dijadikan soal utama. Adakah sebenarnya ada sesuatu kekurangan kejiwaan dalam diri suami ataupun isteri? Dia sebenarnya berkenaan macam ni. Kerana kita tidak pernah merasa, macam saya kata tadi, poin nombor 2, bersyukur. Sifat syukur ni, mungkin orang dulu-dulu pada ketika dalam kesusahan, mereka dah terbiasa. Contoh dalam keadaan akhirnya kena mencatu makanan, kurangkan makan sebab income ayah dah tak ada dah ni, terputus. Dan kemudian pada waktu itu, kalaulah kata terputus sekalipun, banyak bercucuk tanam dan sebagainya, mereka berasa bersyukur dengan apa yang ada. Pada ketika ini pula, contohnya di suburban ataupun urban,
Ni bukan di luar bandar. Terutama yang miskin bandar contohnya. Yang duduk di flat dan sebagainya. Banyak kes. Sebab sampai ke hari ini, daripada start minggu kedua selepas PKP, saya sendiri menerima panggilan tiap-tiap hari. Free konsultasi. Sebab apa? Sebab Tak boleh nak pergi jumpa. nak pergi jumpa tak boleh. Nak buka file tak boleh dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku? Realitinya pada keadaan ini bukanlah ekonomi itu jadi tajuk yang paling besar. Di belakang ekonomi yang kurang itu disebabkan itu emosi, mental, jiwa berlaku. Dan pada ketika ini rasa sifat cukup. Tidak ada dalam keluarga contohnya. Bagaimana kekuatan jiwa mental yang perlu disediakan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya dan kepada isterinya untuk rasa pada ketika ini perlu rasa bersyukur dan cukup. Betul. Dan saya kira di waktu PKP inilah kita perlu mengambil peluang duduk bersama-sama isteri, anak-anak untuk kita jelaskan, untuk kita terangkan dalam situasi-situasi yang genting sebegini apa yang perlu kita lakukan dan sebenarnya barangkali dia boleh menjadi panduan untuk kita meneruskan kehidupan akan datang insya-Allah. Okey. PKP berpanjangan dikatakan menjadi pembunuh psikologis secara senyap terhadap sebilangan masyarakat. Adakah anda setuju? Selepas ini kita berehat seketika. Bagaimana sekiranya mempunyai masalah tanpa dirawat dan diberi sesi kaunseling? Apa antara kesannya dan apa yang harus kita lakukan? Apabila mana-mana pasangan, sama baik lelaki ataupun perempuan, suami ataupun isteri ada pasangan, jangan siap, jangan diam, jangan hanya pendam dan akhirnya kalau paling teruk luahkan kepada anak-anak. Sebab anak-anak depan mata, anak pula berlari, sekejap jadi Superman, sekejap jadi Spiderman, kan, sekejap jadi Cicak Man. Anak lelaki nampak macam anak perempuan jadi macam anak lelaki, sekejap lagi main TikTok pula dan macam-macam perkara. Jadi perkara-perkara ni semua orang lalu. Saya pun lalu, anak saya 6 orang, kan? Contohnya. Jadi apa yang kita buat jangan pendam. Dan untuk pengetahuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada ketika ini saya boleh kongsikan pertamanya buat panggilan telefon, hubungi talian yang telah pun diadakan kempen oleh kerajaan. Betul. Yang mana di bawah Jabatan Perdana Menteri, di bawah Jabatan Agama, di bawah Kementerian Agama telah menyediakan satu panggilan, kita pun tahu MyCareCov-19 ini ada talian yang telah dikongsikan kepada kita yang mana telah menyediakan perkara-perkara berkenaan dengan masalah remaja, masalah sosial, masalah kekeluargaan yang mana secara percuma telefon dan terus dapatkan bantuan. Kalau tak juga talian kepada mereka, telefon juga pada mana-mana peguam-peguam syar'i, mana-mana motivator-motivator, mana-mana kaunselor-kaunselor yang bertauliah. Yang penting yang bertauliah. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan nasihat yang betul. Kan nanti dapat satu nasihat yang salah, bukan makin bahagia rumah tangga tu. Makin porak-peranda. Dah time PKP, dalam rumah tu tak ada orang, semua bergerak ke sana, bergerak ke sini. Last rumah tak ada, masing-masing dah pergi balai. Betul. Sebab apa? Sebab berlakunya pergaduhan. Jadi hubungi talian-talian tersebut, dapatkan bantuan supaya tuan-tuan dan puan-puan penjagaan mental, kekuatan kita untuk kita terus dalam keadaan waras, dalam keadaan kita cekal dan tabah menghadapi situasi PKP dalam keadaan rumah tangga yang sekiranya berlaku permasalahan, hubungi talian-talian tersebut, dapatkan bantuan. Sebab apa? Jika tuan-tuan dan puan-puan tidak dapatkan bantuan, saya khawatir sangat. Saya sangat khawatir nanti akhirnya masalah perceraian berlaku, masalah yang lebih berat berlaku terhadap rumah tangga tersebut. Betul. Dan begitu juga kami di TV Al Hijrah, sebab tu kita war-warkan untuk anda telefon 0322602412 untuk berkongsi bersama kami. Okey, jadi Tuan Hafiz, kalau kita tengok secara realiti, kita nak bahagia sampai syurga. Tapi sekarang ni kita biasa mengidam-idamkan tempoh PKP ni, kalau boleh kita dapat meluangkan masa bersama dengan keluarga dan sebagainya. Tapi bila Allah dah bagi dah peluang ni sebenarnya untuk kita kat rumah, isteri lah ke hulu ke hilir, masak, kemas, suami duduk relax je. Main game. Lepas tu marah, mana makan pagi? Dah lepas makan pagi, tengah hari nanti awak nak masak apa? Jadi macam manalah seorang isteri tu dia tak ada tempat nak luar, biasa dia keluar dengan kawan-kawan, tapi ni tak ada, dengan penat anak lagi. Itu daripada isteri kan, nanti orang kata saya tak adil pula kan. Suami pula,
Dia pula isteri kata, bang, you lah buat ni, ni lah buat tu. Maklumlah dia dah biasa dah agaknya kan. Bang, you lah tu, you lah ni dan sebagainya. Jadi tidak mengambil peluang itu untuk bekerjasama untuk memanfaatkan masa yang bersama. Jadi bagaimana untuk kita memanfaatkan PKP ini untuk kita bahagia sampai syurga, untuk kita bekerja sama dan membina mawaddah dan warahmah. Silakan. Pertamanya, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya nak pesan ramai sangat yang lupa. Tanya balik apa niat kita dalam rumah tangga. Innamal a'malu binniat. Sebab jika sekiranya kita memasang niat, kita nak jadi seorang suami yang baik, kita akan cuba dan sedaya payah sentiasa berdoa, ad-doa war raja untuk kita menjadi suami yang cemerlang dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Berbalik kepada isteri, isteri pun kena tanya juga apa niat dia jadi seorang isteri. Sebab ramai sangat lupa niat dia nak jadi isteri ni sebab apa. Dan juga ramai juga suami lupa niat dia sebagai nak jadi suami ni sebab apa. Isteri pun sama, saya pesan jadi ada pasang niat, betulkan balik semula niat, muhasabah balik niat untuk jadi isteri yang cemerlang. Betul. Sebab isteri yang cemerlang dapat membina rumah tangga yang bahagia. Itu yang pertama. Kedua, dalam musim-musim PKP ni hari-hari duk tengok muka hang, hang tengok muka aku tengok muka hang, hang tengok muka aku. 2 minggu okey dah, masuk lagi 2 minggu jam, masuk lagi 2 minggu makin pisang orang cakap, kan? Jadi macam mana nak buat? Pertama saya kena ingatkan dua-dua kena cari apa kelebihan diri masing-masing. Cuba try cari, contohnya sebagai suami, apa sebenarnya yang istimewa aku, kelebihan aku yang disukai oleh isteri. Maka pada ketika itulah kita akan tahu apa yang perlu kita buat dalam musim PKP ni untuk kita dapatkan balik kasih sayang daripada isteri. Betul. Dan sepatutnya kita tak pisang lah kan suami isteri kita kot kan. Ya, Okey. betul. Jadi kita ada panggilan Encik Bahrin daripada Selangor. Assalamualaikum Encik Bahrin. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menghubungi kami. Silakan Encik Bahrin. Saya nak tanya satu ni soalan. Jadi bagaimana kita dapat memberi satu ilmu kepada mereka yang nak mendirikan rumah tangga ni supaya mereka lebih bersedia, supaya kasih sayang mereka lebih pada keikhlasan lah, tidak bukan kepada kependaan. Contohnya nak sibuk dengan hari jadilah, anniversary lah. Jadi bila berlaku kisah kewangan, timbul masalah kan. Satu lagi, penggantungan sendiri. Bila mereka kadang-kadang boleh menghadapi masalah, mereka bergantung pada manusia untuk mendapatkan pandangan. Tidak tuju pada Allah dulu. Patut dia munajat dengan Allah, sembahyang sunat ke, sembahyang hajat ke, mengadu pada Allah. Walaupun dengan penuh keinsafan mengalir mata tentang apa yang berlaku kat atas mereka lah. Itu saja. Wallahualam. Terima kasih banyak-banyak Encik Bahrin. Saya kira satu persoalan yang lengkap untuk kita jadikan panduan. Sebenarnya walaupun itu soalan tapi saya kira jawapan dia pastilah mempunyai panduan kepada kita insya-Allah. Silakan Tuan Hafiz. Pertamanya kita balik semula seperti mana yang disoal tadi oleh saudara penonton. Kenaan keikhlasan. Bagaimana kita nak dalam proses apabila kita menghadapi situasi berada dalam rumah tangga ni, apa yang kita kena buat, berbalik semula kepada kerohanian, agama. Kita nak balik kepada agama ini, pertama benda yang basic. Pada ketika inilah kita ada peluang yang sangat banyak sidang penonton yang dirahmati Allah untuk solat berjemaah bersama-sama dengan keluarga. Buat. Yang kedua, kalau boleh lepas daripada amalkan bacaan maksurat pagi dan petang. Okey, maksurat pagi dan petang ni ada yang ramai tak pernah buat, ada yang pernah buat sampai sekarang tak pernah buat. Ambil peluang buat balik. Betul. Apa yang tak tahu tu maksurat, Google cari apa itu maksurat, ada maksurat pagi, ada maksurat petang, amalkan. Betul. Kemudian boleh juga mungkin boleh buat mengaji bersama-sama dengan anak-anak. Sebab ada benda-benda yang kita terlepas tetapi tidaklah dalam keadaan ini kita terlambat untuk kita mulakan. Dan kemungkinan apabila kita mulakan sekarang insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kemungkinan kebaikan-kebaikan akan datang secara walaupun perlahan tetapi pasti. Sebab apa? Sebab semua manusia ni nak kepada kebaikan. Betul. Tak kiralah pada ketika itu kita ni dalam keadaan katalah tiba tuan, ustaz, saya ni tak pandai mengaji. Pada masa yang terlampau banyak ni, 24 jam duduk di rumah tak buat apa-apa ataupun buat kerja di rumah contohnya. Boleh dah kita buka mana-mana di YouTube, Google bagaimana pengajian-pengajian online mengaji contohnya. Dan kemudian kalau yang dah pandai mengaji, dah pernah menghafal surah Waqiah, surah Sajadah, surah Al-Mulk,
Dulu masa zaman sekolah, kebanyakan pelajar-pelajar yang cerdik duduk asrama ni surah Al-Mulk ni wajib tiap-tiap malam. Sekarang ni buat dengan family, buat dengan anak-anak dan isteri. Itu antara perkara-perkara yang menjadi rahsia, tips kebahagiaan dalam satu rumah tangga. Sebab apa? Kecekalan, apa yang dibuat tadi, solat berjemaah, mengaji bersama-sama, mak surat bersama-sama. Contoh, buat kuis dengan anak, bagi tas dekat anak, anak baca. Hari ni Abi bagi 2 hari hafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Lepas tu tiba-tiba ada seorang lagi anak surah ayat kursi. Benda-benda tu tasmik. Kemudian anak pula try kita. Okey, ayah dah bagi surah Al-Kahfi Ayat Al-Baqarah pula. Ayah bagi surah Al-Baqarah satu surah. Tak apa, kita challenge. Jadi benda-benda ni rasa benda ni macam benda yang basic, tetapi pelbagaikan, inovasikan. Teruskan rasa kecintaan kita dengan Allah SWT, rapatkan ukhuwah di antara rumah tangga, suami dan isteri bertimbang rasa, dan pertamanya banyakkan semula solat berjemaah bersama, insya-Allah. Itu dia, insya-Allah. Sebenarnya kalau kita tengok solat itu tiang agama, runtuhlah agama itu. Maka begitu juga dengan kehidupan kita, bagaimana tiang rumah tangga kita tu, tiang keluarga kita tu, tiang syurga kita, syurga di rumah kita tu, maka kita harus perkukuhkan, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak itu ucapkan kepada Tuan Hafiz Roslan. Okey, terima kasih sama-sama. Alhamdulillah. Okay, salam semua kepada isteri dan anak-anak. Isteri bukan isteri-isteri ya, isteri dan anak-anak. Okey, insya-Allah para penonton, semoga kita dapat manfaat. Ingat, jangan kita jadikan tempoh ni nak pukul isteri, nak marah dan sebagainya, tetapi kita ambil untuk mengharmonikan keluarga kita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.